Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita dalam rancangan ataupun program Pondok Masjid. Dan insya-Allah pada pagi ini giliran saya untuk membicarakan kitab Jauharatul Tauhid dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat sekalian. Bagi yang sudah mempunyai kitab, bolehlah buka di halaman 14. Dan insya-Allah hari ini kita akan membicarakan di halaman 14, 15 dan 16. Di halaman 14 iaitu kita sudah mula masuk berbicara mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang ditulis oleh tuan kitab kita ni. Syahdan, apabila telah mengenal engkau memfardu hukum akal yang 3 perkara, dan iaitu wajib dan muhal dan jaiz. Maksudnya apabila kita sudah tahu bahawa hukum akal yang perlu kita faham itu ada 3, iaitu wajib, muhal dan juga jaiz. Maka arti wajib itu barang yang tentu adanya, dan arti muhal itu barang yang tentu tiadanya, maka iaitu telah tersebut dahulu. Dan apabila telah mengenal engkau barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu 20 sifat, atas kata jumhur ulama Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhuma. Maksudnya Imam Abu Mansur dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi beserta dengan ulama-ulama yang lain setuju dengan mengatakan bahawa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Ada 20. Dan katanya jumhur Asy'ari radhiyallahu anhum setengah barang yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala itu 12 sifat. Dan adapun sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah itu, maka iaitu tiada dibilang sifat tetapi dibilang asma' kepada Imam Asy'ari. Di mana Imam Abu Mansur mengatakan sifat Allah itu ada 20, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula mengatakan ianya ada 12. Tetapi oleh kerana kedua-dua pandangan imam itu membentuk mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, maka akhirnya kita menerima secara keseluruhan iaitu sifat 20. Dan adapun sifat 20 setengah daripada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atas kata Imam Mansur itu iaitu dibahagi atas 4 bahagi. Jadi oleh kerana Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifat Allah yang wajib kita ketahui itu ada 20, dan kita menerima pandangan Imam Abu Mansur tadi, maka tuan kitab kita ini menyatakan bahawa Imam Abu Mansur telah membahagikan sifat 20 itu kepada 4 jenis sifat. Sifat pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Dan ianya ada 1. Sifat yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Ianya ada 5. Jadi 5 campur dengan 1 jadi 6. Kemudian sifat
yang ketiga disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ini ada 7. Jadi 6 campur dengan 7 jadi 13. Kemudian sifat yang keempat ialah sifat maknawiyah. Dan ianya juga ada 7. Jadi 7 campur dengan 7, campur dengan 5, campur dengan 1, jadilah 20. Jadi 20 itu terbentuk dari 4 kategori sifat lah. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawiyah. Jadi kesemuanya 20. Mengikut perhitungan ataupun mengikut pembahagian yang dibuat oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Syahdat, iaitu kita dah faham mengenai sifat 20, di mana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan hanya 12 yang wajib, manakala Imam Abu Mansur mengatakan 20, maka kita menerima pakai pandangan Imam Abu Mansur dan juga jumhur ulama, kita katakannya 20. Jadi 20 itu dibahagikan kepada 4, iaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Okey, kita dah faham macam begitu, maka kita pergi satu persatu dalam memahami setiap satu daripada sifat-sifat yang wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Syahdan. Syahdan tu maksudnya kita membicarakan bicara yang lain pula. Arti sifat nafsiyah itu, maka iaitu sifat yang wajib bagi zat. Selagi ada zat, halnya tiada dengan ilah dan maklul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Dalam memahami mengenai pengertian wujud, iaitu memahami akan pengertian sesuatu, maka lazimnya kita akan mengatakan sesuatu yang wujud itu ianya bermula dari tiada. Maksudnya satu ketika dahulu sesuatu yang wujud itu dia pernah tiada. Kemudian dia ada. Jadi bermaksud berlakulah perpindahan keadaan daripada tiada kepada ada. Misalnya Allah menyebut mengenai manusia. Allah sebut dalam Quran, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang dalam cerita manusia ini satu masa yang lampau dulu. Maksudnya untuk satu masa yang lama dahulu, manusia ini pernah tidak ada. Manusia ini pernah tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia, maka manusia pun ada. Jadi fahamlah kita bahawa setiap perkara yang ada di dunia ini, dia pernah melalui saat tidak ada, kemudian berpindah dari keadaan tidak ada kepada ada. Itu lazimnya begitu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bagaimana sesuatu perkara itu dulunya tidak ada, kemudian telah ada? Ianya berlaku dengan illah maklul. Maksudnya mesti ada sebab, mesti ada faktor, mesti ada satu pihak yang menyebabkan berpindahnya sesuatu yang disebabkan itu dari tiada kepada ada. Mesti ada sebab. Jadi misalnya kita ini sebelumnya ini tiada, Allah Ta'ala berhasrat untuk mencipta manusia. Dan Allah nyatakan hasrat itu kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin cipta satu makhluk yang akan mewarisi bumi. Jadi maksudnya sebelum itu kita tak ada, sekarang sudah ada. Jadi apabila kita bercakap mengenai ada dan tiada, ianya berkait dengan dua perkara. Pertama, berkait dengan masa, iaitu
pernah satu masa dahulu perkara itu tiada, kemudian ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita bercakap berkait dengan ada dan tiada, kita akan berbicara mengenai illah dan ma'lul, iaitu sebab ataupun sesuatu perkara yang menjadi penyebab kepada adanya suatu perkara yang dahulunya tiada. Dan yang keduanya ialah benda yang diadakan daripada tiada kepada ada. Itu kita faham dalam konteks biasa. Tapi apabila kita sebut mengenai Allah, maka Allah Tuhan yang kita sembah ini tidak terikat dengan semua benda tadi. Allah tidak terikat dengan masa kerana dia wujud sebelum adanya masa. Allah tidak terikat dengan masa, maka bermaksud Allah tidak pernah ada di satu zaman, ianya tiada, kemudian dia ada. Jadi pernah tiada, kemudian ada, itu ada pada makhluk. Kita, binatang, malaikat, jin, syaitan, langit, bumi, itu semua makhluk. Jadi oleh kerana semua itu makhluk, maka kita terikat dengan masa, iaitu kita pernah tiada, kemudian kita ada. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu dia di luar dari masa dan dia tidak terikat dengan masa, maka adanya Allah itu tidak terikat dengan masa. Jadi tak bolehlah kita kata dan tak bolehlah kita bayang Allah itu pernah tiada kemudian dia ada. Kita tak boleh cakap macam tu. Kerana kalau kita berkata begitu, maka Allah dengan manusia ataupun Allah dengan makhluk itu setara. Sebaliknya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak menyerupai apa-apa pun yang ada dalam alam ini. Jadi kalau alam ini sifatnya terikat dengan masa, pernah satu masa tiada kemudian ada, maka Allah ianya tidak pernah dia tiada, sebaliknya dia ada tanpa masa dan dia akan sentiasa ada sampai bila-bila. Jadi ada itu, wujud tadi, ada tadi, ianya adalah sifat bagi zat Allah. Dan ianya adalah sifat bagi zat Allah. Jadi zat Allah itu mempunyai satu sifat di mana sifat itu dengan zat dia tidak boleh bercerai tanggal. Maka sebab itu kita bahagikan sifat Allah tadi dalam konteks pengajian sifat 20 ini, ada sifat zati, iaitu sifat yang berkait dengan zatnya. Yang satu lagi ada sifat ma'ani, iaitu makna-makna yang kita faham daripada firman Allah, yang kita faham daripada bicara Allah dan juga nabinya. Kemudian makna tersebut kita nisbahkan kepada Allah. Misalnya Allah mengatakan dia penyayang. Jadi dia penyayang itu ialah penyayang tadi adalah sifat, iaitu satu makna yang kita letak pada zat Allah berdasarkan apa yang dia kata mengenai dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi oleh kerana kita dengar dia cakap dia Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita pun cuba faham apa makna penyayang. Penyayang ini ialah begini, begini, begini maknanya. Kemudian kita pun sabitkan makna yang sempurna itu kepada Allah. Tapi sifat yang mula-mula ini kita namakan dia sifat wujud. Ianya adalah dinamakan dengan sifat nafsiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah, di mana bila kita sebut zat, perkara yang lazim bagi zat Allah ialah ada. Tak boleh kita bayang Allah itu tidak ada. Tak boleh kita bayang. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah itu ada dan dia mempunyai bukti yang cukup kuat menunjukkan dia ada. Cuma mata kita sahaja tidak diizin ataupun tidak diberi kekuatan untuk melihat Allah di dunia ini. Bersabarlah rakan-rakan dan sahabat semua dalam mentaati perintah Allah di dunia ini. InsyaAllah apabila kita kembali ke akhirat nanti dan Allah masukkan kita ke dalam syurga, kita akan dapat melihat Allah. Ini berdasarkan firman Allah,
wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah Allah, wajah orang yang duduk dalam syurga itu bergemerlapan, ceria, gembira kerana mereka dapat melihat wajah Allah. Itu menunjukkan Allah itu ada dan adanya dengan sepenuh segala kesempurnaan. Maka sebab itu sifat yang pertama yang harus kita imani, yang harus kita katakan wajib bagi Allah. Wajib itu bukanlah bermaksud wajib dalam hukum fiqh itu, ya, itu wajib taklifi. Ini wajib di sini ialah wajib akli. Dan apa makna wajib akli? Wajib akli bermaksud sesuatu perkara yang mustahil kita bayangkan ianya tak ada. Adapun mustahil pula, muhal, ialah suatu perkara yang mustahil dapat kita andaikan ianya ada. Jadi bila kita kata sifat yang wajib bagi Allah, bukanlah Allah itu ditekan, diletak sesuatu ke atasnya oleh kita, ya ma'adzallah, kita tak bermaksud begitu. Tapi maksud sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang mustahil kita gambarkan Allah itu tanpa sifat itu. Jadi sifat yang pertamanya disebut dengan sifat nafsiyah, iaitu al-wujud. Kedua sifat sifat nafsiyah itu maka iaitu sifat yang wajib bagi zat selagi ada zat. Maksudnya selagi zat itu ada, maka selagi itulah adanya sifat nafsiyah tadi. Dia tidak mungkin akan bercerai dan sifat itu ialah sifat ada. Tiada dengan ilah dan maklul, dan adanya Allah itu tidak berhajat kepada ilah. Maksudnya tidak perlu kepada satu pihak lain untuk mengadakan Allah. Kerana Allah itu ada sejak azali lagi. Dan apa makna perkataan azali? Azali bermaksud suatu tempoh masa yang tidak terikat dengan masa. Maksudnya dulu yang dulu sedulu-dululah. Itu suatu yang makna azali tadi. Dan arti sifat salbiyah itu, maka barang yang madlulnya itu menafikan barang yang tiada layak bagi Allah Ta'ala. Itu sifat nafsiyah. Adapun sifat yang kedua ialah sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Sifat salbiyah bermaksud sifat yang mana bila kita katakan sifat-sifat itu pada sesuatu, yang dimaksudkan dari perkataan itu ialah lawannya. Ialah lawannya. Misalnya kita sebut Allah tadi, yang pertama wujud. Yang keduanya ialah kidam. Kidam itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi tidak ada mula. Jadi apabila kita sebut perkataan qadim, qadim itu lafaz ijabi. Kerana tidak ada apa-apa lafaz yang menunjukkan penafian. Qadim. Tapi bila kita sebut lafaz itu qadim, nampaknya ijabi, tetapi yang kita maksudkan daripada lafaz yang ijabi tadi ialah maksudnya yang salbi, iaitu maksud yang terdapat di dalamnya penafian. Kita sebut lafaz yang tidak ada penafian, tetapi dimaksudkan dari lafaz itu ialah penafian. Jadi kalau orang tanya kita, qadim itu kan tidak ada padanya huruf la, huruf nafi. Tidak ada padanya laisa. Kan? Yang semuanya itu disebut dalam bahasa Arab adawatun nafi. Perkara-perkara yang digunakan untuk menggambarkan penafian. Tapi apabila kita sebut qadim, apa maksud qadim? Apa maksud qadim? Jadi kita jawab, kami maksudkan qadim itu ialah sesuatu yang tidak ada mula. Nampak kan? Dalam pengertiannya sudah ada nafi, iaitu sesuatu yang tidak ada mula. Jadi apabila kita mengatakan Allah itu qadim, Allah itu sifatnya qadim, kita tak maksudkan Allah itu sifatnya qadim ialah Allah itu buruk.
Sebab kalau diterjemah secara literal, perkataan qadim itu boleh dikatakan makna buruk, boleh juga dikatakan makna antik, boleh juga dikatakan makna lama. Jadi buruk pun makna lama, lama makna buruk. Sekitar berlega dengan makna tadilah. Antik, sesuatu yang lama tetapi berharga. Buruk ialah sesuatu yang lama tetapi tidak berharga. Kemudian lama pula ialah menggambarkan sesuatu yang terikat dengan tempoh masa yang sudah lama berlalu. Jadi apabila kita kata Allah itu qadim, kita tidak maksudkan Allah itu buruk. Kita tidak maksudkan Allah itu antik. Kita tidak maksudkan Allah itu pattern lama. Kita tak maksudkan Allah itu bla 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 dengan makna asal daripada perkataan qadim itu. Sebaliknya kita maksudkan daripada perkataan qadim itu salbi, iaitu Allah ialah Tuhan yang tidak ada mula. Itu yang kita nak maksudkan. Jadi sahabat-sahabat boleh lihat pada maksud qadim ialah Allah adalah Tuhan yang tidak ada mula, maka nyatalah kita daripada itu di dalam sebutan yang bersifat ijabi ada maksud yang dimaksudkan ialah salbi. Sebab itu kata Tuan Syekh, sifatun salbiyatun itu maka barang yang madlulnya. Sifat salbiyah itu ialah difahami dari maksudnya, bukan difahami dari maknanya. Difahami dari maksudnya, bukan dari maknanya. Sahabat-sahabat kena ingat begini ya. Sebabnya apabila kita berbicara ya, ada kala kita menyebut satu perkataan, kita maksudkan maknanya. Ada kala kita sebut satu perkataan, kita tak maksudkan maknanya, tapi kita maksudkan apa yang kita ingin maksudkan. Misalnya, kita ambil perkataan yang sering anak muda kita guna sekarang ialah gila. Kalau kita sebut perkataan gila dalam makna biasa, makna bagi perkataan gila ialah tidak sioman. Ya, orang itu tidak sioman, kita panggil gila. Jadi dia adalah makna yang negatif. Ya, makna yang negatif. Tapi pada hari ini perkataan gila sudah tidak lagi dianggap negatif. Ianya menunjukkan kepada sesuatu perkara yang bombastik, satu perkara yang wow, yang hebat macam tu. Misalnya kita sebut orang itu kaya gila. Jadi orang tu kaya gila. Kalau kita guna perkataan yang maknanya asal, iaitu dia kaya tapi dia gila. Tapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tak akan kata ayat orang itu kaya gila bermaksud dia kaya dan gila. Sebaliknya kita akan kata dia kaya sangat-sangat. Jadi sebab itu apabila kita dengar ulama berbicara, jangan kita ingat setiap lafaz yang dia sebut itu ialah pada maknanya. Kerana dalam bahasa Arab dia ada majaz mursal, dia ada isti'arah dan sebagainya. Jadi dalam kitab tauhid kita ni, Tuan Syekh kita ataupun ulama mazhab kita mengatakan bila disebut sifatun salbiyatun, maksudnya sifat yang lafaznya ijabi. Tetapi maksud daripada lafaz yang ijabi itu ialah salbi. Ijabi maksudnya subut, manakala salbi ialah nafi. Maksudnya daripada sesuatu penyataan yang kelihatan mensabitkan sesuatu, sebenarnya yang ingin dimaksudkan di sana ialah menafikan sesuatu. Ya, menafikan sesuatu. Jadi contohnya tadilah apabila disebut Allah itu qadim, bukan maksud Allah itu lama, bukan maksud Allah itu buruk, bukan maksud Allah itu antik. Sebaliknya maksudnya adalah Allah itu Tuhan yang tidak terikat pada masa lampau kewujudannya, iaitu adamu bidayatil wujud. Atau itu tidak ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kita katakan dia ialah sifat salbiyah. Kemudian kita pergi kepada kategori yang ketiga, iaitu sifat ma'ani.
Apa kata tuan kitab kita? Sifat ma'ani itu maka iaitu rencana daripada sifat yang mawujud bagi zat. Sifat ma'ani ialah makna-makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala berasaskan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis serta logik akalnya, kita katakan ianya ada pada Allah bagi melengkapkan gambaran kita mengenai Allah bahawa Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Misalnya kita sebut Allah Ta'ala itu qudrah. Misalnya lagi kita sebut Allah itu ada iradah, iaitu Allah tadi ada kuasa. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala kita katakan dia adalah Tuhan yang berkuasa, maka kuasa itu ialah satu makna yang kita temui daripada rangkuman kita terhadap beberapa penyataan Allah mengenai kekuasaannya. Misalnya Allah Ta'ala sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu di atas semua perkara ianya berkuasa. Jadi bila dia menyatakan dia adalah Tuhan yang berkuasa, kadang-kadang dia sebut dengan perkataan qadir, kadang-kadang dia sebut dengan perkataan jabbar, kadang-kadang dia sebut dalam perkataan muntakim dan sebagainya, yang boleh kita himpun semua kenyataan-kenyataan Allah mengenai dirinya dan kita rangkumkannya dalam satu sifat dan kita namakan dia ialah kudrah, iaitu Allah berkuasa ataupun berupaya. Dan kita pun fikir dengan akal. Jika kita kata Allah itu dia berupaya, iaitu ada kudrah, maka makna yang kita letak pada Allah itu ialah makna yang baik dan sempurna menggambarkan Allah. Kenapa? Kerana lawan kepada kudrah itu ialah tidak baik, itu ajzun, tidak upaya. Kita kata Allah itu berupaya, berkuasa, bertenaga. Kenapa kita kena sabit yang tu? Sebabnya lawan kepada upaya ataupun berkuasa itu ialah lemah ataupun ajzun, tidak mampu. Jadi dengan mensabitkan satu sifat yang mempunyai satu lawan, secara otomatiknya yang lawan baginya itu ternafilah. Secara otomatiknya lawannya itu ternafilah. Jadi bila sabit Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kudrah, maka otomatik kita tidak boleh terima bahawa Allah SWT itu Tuhan yang lemah, Tuhan yang tidak berkemampuan, Tuhan yang tidak berupaya dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani. Dan arti sifat maknawiyah itu iaitu tiap-tiap sifat yang subut bagi zat halnya mulazim bagi sifat ma'ani. Adapun sifat maknawiyah pula ialah sifat-sifat yang sabit bagi zat dalam keadaan zat itu melazimi sifat-sifat yang ma'ani tadi. Maksudnya bila kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa, jadi bila kita kata Allah Ta'ala itu berkuasa, takut-takut terbayang dalam benak fikiran kita, oleh kerana kita ni manusia, kita terikat dengan budaya hidup ataupun culture yang melingkungi kita, kita kata orang itu berkuasa. Tetapi kadang-kadang dia tidak menggunakan kuasanya. Jadi mungkin terbayang satu gambaran terpisahnya zat Allah itu dengan sifat yang kita sabitkan tadi. Jadi untuk mengelak kita daripada kita membayangkan Allah Ta'ala itu terpisah daripada sifat-sifat yang sempurna tadi, maka kita sebut kaunuhu qadiran. Iaitu Allah itu sentiasa berada dalam keadaan upaya. Maksudnya ketika mana dia tidak menggunakan kuasanya seperti yang kita faham, dia masih berkuasa. Ketika mana dia menggunakan kuasanya, dia juga adalah seorang yang berkuasa. Jadi kuasa itu tidak terpisah dari Allah. Bila kita kata Allah Ta'ala itu berilmu, jadi Allah punya ilmu tadi tidak pernah terpisah dari Allah. Tidak mungkin kita bayangkan
bayangkan ada satu ketika, ada satu situasi, ada satu keadaan di mana Allah itu tidak lagi berkuasa, berilmu dan sebagainya. Ma'azallah. Tidak mungkin kita kata perkara yang sedemikian terhadap Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya tadi. Maka bagi meyakinkan dan menguatkan kita mengenai kefahaman yang betul tentang Allah, maka kita kata alimun wa kaunuhu aliman, iaitu Allah itu mempunyai sifat ilmu dan dia sentiasa berada bersifat dengan sifat ilmu, walaupun kita kononnya rasa semacam dia tak tahu. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang berkehendak, iaitu dia membuat pilihan. Dia nak ini, dia tak nak ini. Itu terpulang pada dia kerana Allah itu iradah. Dia ada keinginan. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita berlaku perkara-perkara yang kita rasa kita dapat daripada apa yang kita nak. Mungkin kita rasa kita dapat daripada apa yang kita nak itu. Terbayanglah di kepala kita semacam Allah tidak berkehendak. Kita sendiri yang membuat pilihan. Misalnya selalu kita tengok drama ataupun kita tengok movie dalam cerita-cerita Inggeris ataupun cerita Cina, mereka ingin menggambarkan bahawa mereka itu tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka sering mengungkap ungkapan-ungkapan yang secara halusnya cuba menanam dalam diri kita bahawa kita ni boleh lawan Tuhan. Misalnya dia kata yang menentukan nasib kita itu ialah kita sendiri, bukannya Allah. Ataupun kadang-kadang bila satu adegan dalam filem itu dia sedang menyeksa seseorang, maka yang menyeksa orang yang diseksa itu mengatakan, di manakah Tuhan kamu yang datang menyelamat kamu dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang Islam, kita yakin bahawa dalam keadaan-keadaan yang kelihatan semacam, ya, bukan sebenar, semacam bahawa Allah itu tidak tahu, dari akidah kita, dengan apa yang kita belajar, kita percaya bahawa walaupun perkara itu semacam Allah itu tidak tahu, tapi sebenarnya Allah sentiasa tahu. Jadi untuk meyakinkan kita dalam keadaan itulah Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Jadi itu menunjukkan kepada kita walau apapun situasi, Allah tetap dengan sifat-sifat yang sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu selesailah mengenai definisi. Terlebih dahulu kita belajar ialah mengenai pembahagian sifat Allah. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada 12, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada 20. Kemudian kita pun pecahkanlah apa yang dimaksudkan oleh Imam Abu Mansur dengan 20 itu. Kita pun sebut ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawiyah. Kemudian kita pun definisilah apa makna nafsiyah, apa makna salbiyah, apa makna apa makna ma'ani dan apa makna maknawiyah. Okey tuan-tuan, itu ialah apa yang telah kita bincang. Saya rasa kita masih ada masa lagi dan insya-Allah kita pergi ke seterusnya mengenai satu persatu. Okey, kalau sahabat-sahabat yang ada buku sama dengan saya ini, kita di muka surat 15. Kata Tuan Syekh, dan kata musannif radhiyallahu anhu, fawajibun lahul wujud. Kata pengarang kitab kita ini, maka wajib bagi Allah itu wujud. Maka wajib bagi Allah itu wujud. Yakni wujud itu sifat nafsiyah. Artinya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wujudnya dengan zatnya yang menafikan adam sabik dan adam lahik dan adam mustamir, dan iaitu dibilang sifat atas mazhab Imam Abu Mansur radhiyallahu anhu dan kata Imam Asy'ari, iaitu ain zat, bukan sifat yang zaidah.
Okey. Kata pengarang kitab kita ini, sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah wujud. Dengan matanya, fawajibun lahul wujud. Wajiblah. Dan wajib di sini ialah wajib akli. Iaitu mestilah bagi Allah itu wujud. Okey, apabila kita sebut mestilah bagi Allah itu wujud, kita dapati dua imam ini ada sedikit perbezaan. Pertama ialah Imam Abu Mansur dan yang kedua Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan wujud itu ialah zat itu sendiri. Al-wujud huwa ainuz zat. Ianya bukanlah satu sifat yang kita andaikan dan kita letak pada zat Allah. Semacam benda itu bertengger. Maksudnya ini zat Allah, andainya begitu, maksud ini makna wujud. Kemudian kita pun letaklah, iaitu kita nisbahkan wujud itu pada Allah. Jadi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak begitu maksudnya, tidak begitu gambarannya. Kita menggambarkan makna ada, kemudian kita pun meletakkan ada pada zat Allah, semacam satu perkara lain diletakkan pada Allah. Oh tidak, dia tak kata begitu. Dia kata wujud itu ialah zat Allah dan zat Allah itu adalah wujud. Dia kata itu maknanya bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagi Imam Abu Mansur pula, Ibu Mansur Al-Maturidi, kata beliau wujud itu ialah sifatun nafsiyatun. Dia tetap sifat tetapi bukan sifat yang diandaikan, sebaliknya dia adalah sifat yang berkait dengan adanya zat itu sendiri. Maka dengan itu kita kata Allah itu wujud, maka dengan sendiri daripada sabit Allah itu wujud, maka ternafilah tiga perkara, kata Imam Abu Mansur. Pertama, ternafilah adamul istimrar. Ya, ternafilah bagi Allah Subhanahu wa taala itu ialah tidak ada pada masa dahulu. Maksudnya bila kita kata Allah itu wujud, maka tak boleh tergambar dalam kepala kita satu masa lampau Allah pernah tiada. Tak boleh. Dan yang kedua, tidak boleh juga tergambar dalam kepala kita satu masa akan datang Allah itu tiada. Tak boleh. Sebab Allah itu ada, dan ada itu ialah sabit, dan ada itu tetap bagi Allah. Allah ada dengan makna tidak pernah tiada satu masa dahulu, dan tidak mungkin akan tiada bagi zat Allah satu masa yang akan datang, dan tidak mungkin juga tiada bagi Allah pada mana-mana masa. Allah akan ada dan ada dan ada dan ada dan ada. Malah bila sebut dan itu pun tidak bagus, kerana bila kita sebut dan menggambarkan dua benda yang berkaitan, maka bila dua benda berkaitan dia ada selang pisah tadi, seolah-olah pada selang pisah itu tiada Allah. Maka yang boleh kita kata Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah tiada, baik ianya sebelum, baik ianya akan datang, baik ianya bila-bila. Dia adalah sampai bila-bila. Itu yang difahami oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan diterima oleh kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, bahawa tak akan terbayang dalam fikiran kita bahawa Allah itu tidak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita kata tidak boleh dibayang Allah itu tidak ada, dalam menghadapi hidup-hidup seharian kita pada dunia ini, kadang-kadang kita terasa semacam, betul kau Ustaz cakap Allah ni ada? Kita terasa begitu ya tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa betul kau Allah ni ada. Kita tengok orang Islam macam-macam, ada yang kena bunuh, ada yang diseksa, ada yang macam-macam.
Allah ni ada ke? Dan kalau dia ada, kenapa dia tidak ambil apa-apa action? Dia tak buat apa-apa. Jadi jawabnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah itu jangan diragui akan adanya, jangan sekelumit pun ada dalam hati kita bahawa kita percaya Allah ini pernah tiada. Dia ada dulu, iaitu semasa Nabi Adam ada, Allah telah ada. Sebelum Nabi Adam ada pun Allah telah ada. Dan bila dunia ini kiamat, Allah kekal akan ada, seperti mana firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika mana kiamat itu berlaku, semua benda yang ada dalam cakrawala ini hancur, yang tinggalnya ialah Allah Azza wa Jalla. Allah tetap ada. Jadi oleh kerana Allah Tuhan yang kita sembah itu tetap ada, kadang-kadang kita terasa semacam dia tak ada, maka kita perlu memahami dengan lebih tuntas agar kekeliruan tentang tidak adanya Allah itu dapat kita perbetulkan secepat mungkin. Kerana penyakit itu dikhawatiri akan menjadikan rendah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah, maka akhirnya yang ruginya adalah kita. Jadi itu makna wujud ataupun sifat nafsiyah yang pertama bagi Allah Azza wa Jalla. Soal, jikalau ditanya orang akan dikau apa arti wujud? Maksudnya jika ada orang tanya kita, wujud tu apa? Wujud tu apa? Sebab itu tuan-tuan, saya suka sangat. Saya suka sangat. Kalau tuan-tuan belajar, tak kira lah belajar dengan saya ke ataupun belajar dengan siapa-siapa. Saya suka sangat jika tuan-tuan suka bertanya. Lebih-lebih lagi dalam majlis ilmu ni, kita tanya. Kerana tanya itu mungkin adalah orang memberi dimensi yang berbeza, ataupun mungkin ada orang melihat tanya itu dalam konteks yang berbeza. Misalnya ada orang kata, kalau aku banyak tanya kan nampak bodoh sangat aku, dan sebagainya lah. Jadi itu satu tanggapan yang kurang tepat, yang saya rasa kita kena ubah diri kita, bahawa kita kena bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Yang lain lagi kita lihat Nabi memuji wanita-wanita Ansar, maafkan saya, Aisyah radhiyallahu taala anha memuji wanita-wanita Ansar kerana mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi, walaupun perkara-perkara yang ditanya itu kadang-kadang terlalu khusus untuk wanita. Sehingga Aisyah kata, nikmal hayaul apa panggil, nikman nisaul ansar. Sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar, la yamna'uhunnal haya'u minat tafaqquh fiddin. Kenapa? Kerana malu bagi mereka itu tidak menghalang mereka untuk memahami agama. Jadi oleh kerana mungkin budaya kita orang Melayu ni malu nak bertanya, ataupun kalau bertanya ke lain pula perginya, maka nampaknya tuan pengarang kitab kita ini, dia kata, baik aku guna pendekatan aku tanya, aku jawab. Aku tanya dan aku jawab. Jadi dia pun sebut soal, satu soalan. Jikalau ditanyai orang akan dikau, apa arti wujud? Maksudnya ada orang tanya kita, wujud tu maknanya apa? Jawab. Jadi dia tanya, dia jawab. Jawab olehmu, iaitu barang yang tiada dikenal zat melainkan dengan wujud. Kata dia, makna wujud itu ialah suatu perkara yang tidak mungkin kita fahaminya jika dia tidak wujud. Jika dia tidak wujud, kita tak akan fahamnya. Sama ada wujud itu wujud akli, ataupun wujud aini, ataupun wujud iktibari. Itu tak kisahlah. Sama ada dia wujud akli. Wujud akli ni maksudnya suatu perkara yang tidak ada di depan mata kita, tetapi kita gambarkan dengan fikiran kita. Seperti mana kita lihat hari ini, kita semua belum balik ke alam akhirat.
Tapi kita percaya di atas rukun iman bahawa di hari akhirat itu ada satu tempat nama dia syurga. Kita percaya di akhirat itu ada satu tempat nama dia neraka. Jadi oleh kerana ada satu tempat yang nama syurga dan neraka, maka kita pun percayalah dia ada. Jadi oleh kerana kita percaya dia ada, maka kita cuba gambarkan. Jadi walaupun kenyataan hadis mengatakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar, walaupun ada kenyataan yang mengatakan bahawa syurga itu tidak boleh dibayangkan dengan akal fikiran, ya, mata tak pernah melihat, telinga tak pernah dengar dan sebagainya, tapi nampaknya Al-Quran masih juga menggunakan surah takribiyah, iaitu Allah memberi gambaran kepada kita mengenai syurga dalam bentuk imajinasi yang asas. Dan misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi ayat-ayat itu kan tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian cuba membawa kita kepada satu wujudun akli, iaitu satu benda yang wujud yang kita cuba bayangkan dalam fikiran kita. Jadi apabila kita sudah boleh bayang benda itu dalam fikiran kita, maka itu menunjukkan benda tadi sudah ada lah. Tapi kalau benda itu tidak ada, maka tak mungkin kita untuk bayangkannya. Tak mungkin untuk kita dapat bayangkannya. Jadi itu kata Tuan Syekh, apabila orang bertanya kepada kamu apa makna wujud, jawab olehmu iaitu barang yang tiada dikenal zat melainkan dengan wujud, iaitu sesuatu yang zat itu tidak mungkin dapat difahami melainkan ada dengan sifat itu, iaitu sifat wujud. Dan kata Imam Asy'ari iaitu ainuz zat yang wajib, dan di dalam wujud itu beberapa khilaf ulama. Kata Imam Al-Asy'ari, wujud itu ialah zat itu sendiri. Wujud itu ialah zat itu sendiri dan zat itu adalah wujud. Maksudnya seolah-olah zat dan wujud itu ialah dua nama bagi satu perkara. Macam kita tengok duit shilling lah. Jadi duit shilling tu kan kita ada nombor nilai duit itu. Lepas tu kita ada gambar parlimen, ada gambar bunga raya. Jadi nombor satu rupa, satu lagi bunga raya, di mana kedua-dua itu tidak membezakan duit shilling. Jadi kalau kita kata duit shilling 20 sen ataupun 50 sen, kalau kita tengok melalui parlimen tu, maka kita panggil kepala, dia adalah duit shilling juga. Kita tengok nombor pun, dia juga adalah duit shilling. Jadi itu kata Imam Asy'ari mengenai wujud bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, katanya terdapat beberapa ikhtilaf ulama mengenai makna wujud tadi. Yakni setengah ulama itu membilangkan sifat dan setengahnya membilangkan zat, dan kata Syekh radhiyallahu anhu halnya menyatakan sifat salbiyah iaitu 5 perkara. Jadi khilafnya ada 2. Sebahagian ulama yang sependapat dengan Imam Abu Mansur mengatakan wujud itu adalah sifat. Namun walaupun ianya sifat, ianya adalah sifat zatiyah ataupun nafsiyah. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya pula menamakan wujud itu bukan sifat, sebaliknya wujud itu adalah zat, zat itu adalah wujud. Jadi itu mengenai khilaf ulama mengenai kedudukan ataupun pengertian bagi sifat wujud. Kemudian dia pun sebut lagi, selepas daripada itu, kata tuan kitab kita ni mengenai sifat salbiyah itu ada 5 perkara. Jadi kita dah habislah selesai membincangkan mengenai sifat yang pertama iaitu sifat wujud. Kemudian kita masuk kepada yang kedua iaitu sifat salbiyah. Okey sahabat-sahabat,
tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, nampaknya perbincangan kita pada setakat ini tidak lebih sekadar memahamkan kita apa makna sifat itu. Dan nampaknya saya belum lagi menyebut apakah dalil yang menunjukkan bahawa sifat itu begian. Sama ada dalil itu menggunakan dalil akal ataupun dalil itu menggunakan dalil nakal. InsyaAllah kita selesaikan dulu dia punya kerangka ini dulu. Paling-paling tidak pun kita selesaikan dulu 6 sifat ini dulu sebagai fasa pertama. Iaitu fasa pertama kita sebut sifat nafsiyah, ada satu iaitu wujud. Dan kita cuba fahaminya dari segi erti maksud daripada perkataan itu. Dan yang kedua kita akan bincang mengenai perkara yang 5 tadi, iaitu yang sifat salbiyah 5 tu yang merangkumi makna dan ertinya. Setelah mana kita selesai membincangkan 6 sifat tersebut, saya akan berhenti dan kuliah selepas itu saya akan sebut dalil. Apa dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan Allah itu wujud? Kemudian saya akan sebut apa dalil akli yang dipakai oleh ulama kalam mengenai kewujudan Allah. Jadi setidak-tidaknya kita punya cara belajar tu jelas. Pertama, kita faham akan maknanya. Dan setelah makna tadi difahami, kita faham juga konsepnya, iaitu pencerakinannya. Maka setelah kita faham makna dan konsepnya, kita akan pergi kepada asas kenapa perkara itu dikatakan ataupun apa dalil yang menjadi sandaran perkara tadi. Bermula dengan dalil akli, bermula dengan dalil nakli, iaitu Quran hadis, dan selepas pada itu kita sokongnya dengan dalil akli pula. Jadi saya rasa pengajian itu akan menjadi lebih mantap. Jadi izinkan saya selesaikan dahulu mengenai 6 sifat yang pertama ini. Kita dah sebut sifat yang pertama iaitu sifat nafsiyah. Sekarang kita pergi pada sifat yang kedua iaitu sifat salbiyah. Syahdan. Bermula sifat salbiyah itu tiada dihinggakan, tetapi disebut 5 perkara itu karena mengikut atas kata jumhur ulama. Kata Tuan Syekh pengarang kita ini, sifat salbiyah ini kalau kita nak hitung panjang, ya, ianya banyak. Ianya banyak, bukan 1, 2, 3, 4, 5, lebih daripada 5. Tapi oleh kerana jumhur ulama mengatakan memadailah sifat salbiyah yang wajib bagi Allah itu 5, maka kita ikutlah apa yang ulama tu kata begitu. Kerana ianya disebut oleh orang yang kita kagumi, dia disebut oleh orang yang kita tahu mereka tadi begitu mendalam mengkaji mengenai Allah. Bila mereka kata 5, kita memadailah dengan 5. Tapi janganlah tuan-tuan mengatakan hanya 5. Tak betul lah hanya, kerana masih ada lagi sifat-sifat salbiyah lain yang tidak dianggap oleh sebahagian besar ulama sebagai sifat yang penting. Adapun 5 ini adalah sifat yang penting. Sifat nafsiyah itu iaitu barang yang menunjukkan atas zatnya bukan maknanya, yang terlebih tepat atas zatnya. Maksudnya apabila kita sebut sifat salbiyah, ialah sifat-sifat yang akan kita nyatakan nanti, iaitu 5 itu, di mana ianya lebih menjurus kepada zat Allah, tidak menjurus kepada perbuatan ataupun tindakan Allah, menjurus kepada zat Allah itu sahaja. Yang nanti kita akan sebut qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Jadi kelima-lima sifat itu, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, itu dia adalah 5 sifat yang sabit pada zat Allah SWT, di mana sifat-sifat yang 5 itu menjurus ataupun memfokuskan perbincangannya pada zat Allah, tidak memfokuskan pada perbuatan ataupun kelakuan Allah. Berbeza dengan sifat ma'ani, di mana sifat ma'ani pula ianya sifat-sifat yang memfokuskan kepada tindakan ataupun perlakuan Allah.
Jadi seolah-olah sekarang fahamlah kita bahawa sifat yang pertama sebenarnya bukanlah sifat tetapi zat itu sendiri. Maka kerana ada ulama yang menganggapnya sifat, maka kita pun katalah sifat, tapi sebahagian ulama mengatakan dia bukan sifat, sebaliknya dia adalah zat itu sendiri. Jadi kita pun namakan dia secara terpencil daripada sifat yang lain dengan nama sifat nafsiyah. Sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua, ialah sifat-sifat yang 5 tadi, yang kita maksudkannya untuk sifat-sifat yang berkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, dan juga wahdaniyah. Jadi itu adalah 5 sifat yang kita kategorikannya dalam sifat nafsiyah, dalam sifat salbiyah tadi. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua boleh fahamlah setakat itu dulu, iaitu pada bahagian pertama ini mengenai sifat-sifat Allah, iaitu bermula dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, saya akan mengulas mengenai makna satu persatu bagi 5 sifat salbiyah. Kemudian saya akan ikutinya dengan membawa dalil-dalil yang berkaitan dengan kelima 6 sifat tersebut. Saya akan bawa dalil Quran, dalil hadis dan juga dalil akli yang mensabitkan akan wujudnya Allah. Kemudian diikuti dengan dalil Quran, hadis dan akli yang mensabitkan akan kidamnya Allah dan seterusnya lah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu dalam kesempatan yang lain. InsyaAllah 2 minggu akan datang untuk mengulas mengenai dalil-dalil, dan yang pertama sekali ialah mengenai makna sifat-sifat salbiyah tadi, diikuti dengan dalil-dalil yang berkait dengan sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan lagi untuk sama-sama kita bertemu dalam pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, memelihara Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai agensi yang menganjur kelas kita ini, memelihara semua kita, rakyat di Malaysia, kerajaan dan semuanya, dapat kita keluar daripada wabak COVID-19 ini dengan jaya, dan insya-Allah kita akan dapat menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala mendengar doa-doa kita dan menerimanya. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.